apa pun kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Afizah Osili, iaitu Ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Selamat pagi Puan. Pagi. Ya, apa khabar pada pagi ini? Lama Khabar tidak baik. kelihatan atau berjumpa. Ya. Dalam beberapa bulan agaknya kita tidak bersua, tetapi kita percaya saja ada beberapa informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada penonton kita di dalam pagi. Kali ini kita ni akan mengupas isu seperti tadi mengupas bawang ni. Bagaimana hendak memilih insurans untuk simpanan pendidikan kanak-kanak. Ada di antara kita ni yang tidak mengetahui. Rupanya ada insurans berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Kalau saya tidak tahu tu. Jadi mungkin di sini dapat berigakan kepada penonton kita ni. Apa yang dimaksudkan dengan insurans pendidikan itu? Okay. So jadi yang seperti you guys cakapkan just now lah, insurans adalah alternatif simpanan maknanya selain daripada menyimpan di bank dan ianya menjadi pilihan untuk sesetengah orang lah. Jadi pagi ini saya akan huraikan macam mana untuk memilih produk insurans yang sesuai, khususnya bagi yang merancang untuk simpanan pendidikan kanak-kanak lah. So basically apa yang akan di-cover pagi ini lah macam tu. So ada dua langkah yang mudah yang saya akan sharekan, iaitu satu, jumlah simpanan yang diperlukan sama jangka masa menabung. Yang ini mesti dibincangkan dengan pasangan bis kita lah. Jadi saya akan bincangkan dengan lebih lanjut mengenai kedua langkah tersebut. Langkah pertama iaitu jumlah simpanan yang diperlukan. Memang payah untuk merancang beberapa jumlah yang perlu disimpan ni. Betul. Lebih lagi kita ni dah tahu apa anak kita ni mau belajar apa sudah di universiti tu. Pasal apa yang diorang belajar itu yang menjadi kosnya yang akan menjadi kira yang ketani akan orang mesti ada simpanan lah. Tapi dengan ini indah bermakna ketani menyimpan kemudian lepas dia tahu macam aku mau belajar jadi engineer atau doktor apa. So kerana biasanya macam sudah diorang tahu biasanya diorang tahu sebelum diorang akan masuk universiti kan tu apa yang diorang belajarkan. Jadi masa tu kalau ketani ada simpanan, ketani pasal mengambil pinjaman iaitu loan yang lebih kalau ketani tahulah lebih mahal daripada ketani menyimpan awalnya orang. Jadi dari sini ketani perlu merancang untuk kes terbaik lah ataupun kes terburuk. Di mana kes terbaik itu anak ketani mau belajar dalam negeri kerana ini maksudnya kosnya lagi murah. Kos murah. Daripada mereka yang mau belajar di luar negara lah. Kerana kalau di luar negara macam mesti lagi fikirkan kos tempat tinggal, kos macam makanan apa kan. Itu salah hidup lah tu dan sebagainya. Untuk manulah. Ya. So dari sana secara kasar lah jumlah yang mencukupi untuk mengantar anak di dalam negeri adalah sekurang-kurangnya dalam 35,000. Manakala untuk belajar di luar negara minimum dalam 100,000 macam tu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap mengenai insurans ini, biasanya ianya dikaitkan dengan mengenai dengan perlindungan, keselamatan, banyak lagi hal-hal yang ada kaitannya dengan itu juga. Macam mana? Pasal ketani mesti mengetahui basis ini dulu supaya kemudian sanang sikit ketani akan memilih apa jenis insurans yang ketani mau. Pasal macam sudah ketani tahu jumlah secara kasar ni tadi pada masa sekarang macam so ketani boleh macam fikirkan macam bila sekiranya ketani mendapat macam sekiranya langkah kedua yang ni tadi lah jangka masa untuk menabung itu. So dari sana macam ketani tahu berapa umur anak ketani sama berapa umur anggaran dorang ke universiti So ketani ada dua step sandi sudah kan. Aku tahu jumlah sama tahu bila kan dihantar lah. Sebagai contoh lah anaknya ni kiranya 4 bulan lah. So aku ingin menyimpan dalam 50,000. Macam tu. Jangka masa menabung dalam 18 tahun lagi. So dari sini boleh
bertanya kepada sebarang syarikat insurans berapa yang diperlukan disimpan setiap bulan untuk mencapai jumlah sama jangka masa yang diinginkan. Pasal kata ni mau ya overshoot je kan. Betul, betul. Kalau dikirakan macam kata ni kami menyimpan masa yang umuran ni sekian, kalau boleh ada sudah. Supaya ketani indahnya orang membuat sebarang pinjaman yang membuat ketani lebih banyak membayar lagi. Kebaikannya kadang-kadang apabila perbezaan menabung, kalau tadi menabung secara secara old school way, Sendiri-sendiri cara menabung sendiri-sendiri menabung, dengan menabung tetapi ada insurans yang berkaitan dengan tabungan bis kita. Apa perbezaannya dan mungkin ada kelebihannya? Silakan. Kebaikan menabung dengan insurans adalah ada 3 tu. Satu, dapat mendisiplinkan diri dengan simpanan. Sebab ini memang komitmen panjang. Jadi kalau ketani menyimpan setiap bulan. Dia bolehnya diorang macam kita ni ada kontrak dengan any of the insurance company lah. Macam tu. Jadi ketani macam tahu it's just like a loan. Tapi instead of ketani membayar bunga untuk pinjaman, ketani pulang kena bayar bunga untuk menyimpan. So and then yang kedua, sesuai untuk simpanan yang memerlukan masa yang panjang lah, seperti pendidikan kanak-kanak ni. Kerana ketani dia dapat akses simpanan ni. Jadi macam kalau emergency apa duit tu dia dapat ketani akses. Pasal kalau macam ketani ada accessible. Hanya untuk pendidikan anak. Pendidikan and then pasal diorang ada biasanya ada tarikh matangnya which is lama kan tu. Jadi dari sana macam ketani dia dapat cucuk macam kemudahannya tu macam restricted. Compare to kalau ketani ada macam facility bank di mana ketani dapat cucuk easily with ATM. Aninda lah macam tu. Okay, so itu salah satu yang yang paling important. Pasal kalau ada emergency apa, biasanya ketani macam cucuk dululah nya. Minggu depan nya lepas apa tu aku menerima gajinya aku top up. Tapi next month sampai lepas lah next month macam tu. So yang at least ni macam okay, every month aku tahu ani adalah amount yang aku akan simpankan. Jadi aku dulu aku tulang baru aku membelanjakan macam tu. And then yang ketiga yang paling important tu melindungi pembayar ataupun sumber pendapatan bagi ibu bapa lah. Pasal tu yang kan macam memang macam jika sesuatu yang tidak diinginkan berlaku kepada ibu bapa lah, and then terutamanya pembayar ataupun sumber pendapatan, simpanan tersebut tidak akan terkacau dan diteruskan sehingga matang. So ia memang ini berbalik kepada terms and condition, mesti dilihat lah sebelum kita menyain any dokumen tu, mencek sama ada apa yang dilindungi in terms of ibu bapanya. Kalau sama ada mesti teruskan pembayaran ke apa. So itu yang salah satu perkara yang diorang perlu lah. Tapi importantnya yang itu ia melindungi, jadi bermaksud mencek sama ada memang bersesuai untuk diorang lah. Kalau dari segi pemantauan pihak Puan sendiri tentang kesedaran para ibu bapa ketika ini, kita percaya saja di negara Brunei Darussalam kita bertuah kerana pendidikan ini nyata orang dibiayai oleh kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertua Negara Brunei Darussalam. Tetapi ada kadang-kadang mereka yang ingin mempunyai option yang lain. Ada beberapa college swasta yang ada di negara Ketania ini. Tetapi daripada segi kesadaran para ibu bapa di negara Ketania ini tentang insurans bagi pendidikan anak, adakah sesuatu yang in trend ketika ini ataupun sesuatu yang sangat baru atau belum ada lagi yang menyadari tentang hal ini? Mungkin dapat dikomen? Biasanya sekarang ini memang insurans adalah satu alternatif yang
kirakan intern lah. Macam intern. orang they go to Insurance, yes. Tetapi macam mungkin tu. untuk untuk pendidikan ya anak. tahu untuk Pendidikan pendidikan anak. anak. It has always been around ever since macam even masa I like just join macam baru bekerja apa tu pun ya ada sesetengah lah maybe macam durang buat research apa tu and then they do tahu yang ianya important to have it masa dengan di-pair dengan simpanan. Bukan bermakna Ketani menyimpan seluruhnya simpanan ke insurance. Tetapi adakah dia 100% untuk education anak? Sekiranya ada kegunaan-kegunaan yang lain. Ya. Mungkin dalam agreement nyatanya okey, Ketani akan menyimpan menabung selama 15 tahun dan kegunaan insurans simpanan ini mungkin hanya dikhususkan untuk Membayar pembiayaan pengajian. Tetapi jika pengajiannya mungkin ada option yang lain dan sudah pun dibiayai dan dibayar. Jadi macam mana Proses insurans yang lain? Yang itu pasal yang itu it's kira fleksibel lah. Duit itu kira boleh the parents untuk anak itu emergency keperluannya kira jadi keperluannya untuk sekiranya kalau yang belajar di dalam negeri kan dalam negeri. Pasal membalik kereta untuk bis durang macam can commute kan they can use that money juga kan kalau macam dia dapat beasiswa so this money yang aku simpan jadi apa macam tu so untuk kemudahan anak-anak ni lah kemudahan anak-anak itulah kalau sudah ada lebih-lebih bolehlah renovate rumah kan untuk keperluan lain dia. Tapi yang bermanfaat Yang paling penting di sini ialah menabung. Dalam apapun segala hal dalam tanda nyata orang dalam payung ataupun under the umbrella of financial protection bagi anak, melindungi anak tersebut dan juga melindungi diri sendiri. Dalam melindungi anak tersebut mungkin saja daripada segi education, daripada macam-macam pun kesihatan dan keselamatan dan sebagainya. Actually ia melindungi ia punya ibu bapa punya source of income lah in a sense. Pasal macam if anything happen to the source of income atau yang boleh buat kata ni macam paksa kat sana sini kan. So that's one of the thing why it's important lah. Mungkin dapat diulangi sekali lagi lah kepada pendengar-pendengar penonton-penonton kita ni pula ya. Mengenai apa sebenarnya antara langkah-langkah yang mudah yang harus diperbincangkan bersama dengan pasangan masing-masing mengenai dengan anak tersebut. So, mungkin dapat diulangi kalau sekali lagi. Tu macam biasanya salah satu start dari awal lah bila macam ada macam maybe dalam 3 bulan ke 4 bulan when settle sudah tahu sudah parenthood is hard. Yeah, parenthood. Welcome to adulting. Yes. Satu jadi sudah tu macam have to discuss lah dengan pasangan. Jangan siok sendiri jua macam aku kena pasal beban ni together. Keputusan bersama. Keputusan bersama. Jadi bincangkanlah langkah macam berapa jumlah kita ni dapat save. Kalau Indah pun macam aku nak tahu sama ada aku dapat save 50,000 ni umurnya 18. Jadi work on budget yang berapa dalam setiap bulan berapa dapat dia lah. Disimpan. Pasal the thing is macam kalau menunggu tunggulah yang ni macam aku ada pinjaman kereta ke pinjaman rumah lah. Tunggu ni habis apa tu by the time anak kita tu besar sudah baru takkan discuss macam mana tu jangka masanya sudah pendek. Biasanya jangka masa pendek ni membuat kita ni memerlukan mencari macam mencari lebih banyak duit untuk menabungkan macam tu. Ida tu ataupun cara paling mudah yang selalu sekarang ni orang dari komen lah. Tapi orang macam buat pinjaman sana. Bayar je bulan-bulan. Jadi it's a cycle of fun lah debtnya orang which is not recommended. Betul. Alhamdulillah. Jadi tadi ada disebutkan kebaikan menabung dengan insurans antaranya ialah mendisiplinkan diri dengan simpanan. Jadi mungkin di kesempatan ini ada juga yang bertanya bagaimana tips untuk mendisiplinkan diri dengan simpanan ini. Mungkin dapat dikongsikan dengan penonton kita ni. Ada banyak pulang cara. Mungkin ada beberapa yang mungkin kalau caranya sendiri mendisiplinkan atau orang lain yang mendisiplinkan. Mungkin ada cara-caranya. Pasal orang pun berbeza kan. Ada orang macam ia lihat kawannya ia savingnya. Aku pun mau ikut saving. Macam jenis ni kompetitif. Jadi buat macam itu sama
make another person accountable lah. Kalau Indah pun ada yang macam dah aku mau buat sendiri-sendiri. Jadi kalau yang buat sendiri tu mesti kuatkan iman lah. Itu yang paling payah tu actually. So yang tu macam setiap saja ada gaji. The first thing first is selalu bill lah tu. Pay your bills. The second one, jangan belanjakan dulu. Buat simpanan. Simpan dulu to the side, macam to another account lah. Yang benar lah disarankan. Pasal kalau you nampak macam dalam tu, banyak je, 1,000, 2,000, 3,000. Macam you tend to spend it. So kalau mau macam mana tu, macam orang kuatkan iman, put it aside to another account, you nampak ka, something yang Indah accessible online ka, apakah, that's even better lah. Mungkin dapat dikongsikan kata-kata akhir kepada penonton kita ni mengenai topik perbincangan pada hari ini. Silakan. Okay, so saya berharap perkara yang saya kongsikan tadi dapat dimanfaatkanlah kepada para penonton dan kepada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Kami di FPAB mempunyai financial planner yang dapat membantu macam mana untuk merancang pengurusan kewangan kita, bukan itu sajalah dari segi pendidikan anak-anak kah, daripada persaraan kah dan lain-lain. So kami boleh dihubungi melalui social media kami. Email kami ask@outlook.com dan our Facebook is FPAB_Brunei actually, and Instagram FPAB_BN lah. So kalau malu ke apa, you can nyorang slide to the DM. Slide to the DM. Alhamdulillah. Jadi semadanya kita ni pengajian dalam atau luar negara, sudah boleh rancang sebetulnya pendidikan anak-anak bis kita dengan senarai plan simpanan mulai sekarang. Jadi bis kita bolehlah mendapatkan informasi lebih lanjut seperti yang dikongsikan tadi, itu menghubungi di Financial Planning Associations of Brunei Darussalam, ya, ataupun Auda bolehlah emailkan ke email yang telah pun tertera di kaca TV sebentar tadi. Okey. Baiklah, apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Puan Afizah Osili dengan perkongsian yang cukup menarik mengenai dengan insurans pendidikan anak. Satu maklumat yang cukup bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi nanti ya.